تواب تب علينا. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم آمين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah temukan kita, Allah kumpul kita pada hari ini. Buat kesekian kalinya saya dapat sampai ke bangunan maghrib ini. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah taala kurniakan kita kefahaman dalam agamanya sebagai satu tanda Allah taala nak beri kebaikan kepada kita, seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah taala nak bagi kebaikan kepada dia, Allah fahamkan dia sungguh-sungguh dalam agama. Okey, untuk hari ini insya-Allah kita akan ataupun berkenalan dengan sebuah buku. Tajuk yang diberikan kepada saya pada tengah hari ini adalah ringkasan ataupun pengenalan kepada buku Apa Artinya Saya Menganut Islam, Madza Ya'ni Intimai lil Islam, karangan Dr. Fathi Yakan. Okey. Buku ni popular, memang sangat popular, dan biasanya buku ni dijadikan teks usrah dalam ataupun di banyak tempat, sama ada di universiti ataupun di luar, dalam pelbagai jemaah pula lagi. Tak kira lah jemaah itu namanya apa pun, pakai buku ni. PAS pun pakai buku ni, JIM pun pakai buku ni, Ikram pakai buku ni, ISMA pakai buku ni, Haluan pakai buku ni, kan? JIM dia tak pakai buku ni, JIM pakai, JIM tak pakai. Jadi semua pakai belaka buku ni. Dan buku ini kenapa dia popular dan sebagainya, nanti kita akan baca insya-Allah. Mulanya kita tengok siapa dulu yang tulis, sebab nama dia memang popular, Fathi Yakan. Tapi kalau sebut ataupun tanya tentang beliau, mungkin ramai yang terkial-kial lagi nak bagi tahu dia ni siapa. Sebab nama yang popular bukan bermakna kita kenal. Kita tahu nama aja. Hatta pagi tadi saya mengajar, saya sebut tentang seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Anas bin Malik. Contohnya, siapa tak kenal Anas bin Malik? Nama yang cukup popular, semua orang tahu. Bukan Tuan Anas, Anas Mikail. Anas Mikail orang boleh bayang, tapi ni Anas bin Malik. Bila saya sebutkan tentang beliau, saya tanyalah kepada yang hadir, kan, kenal tak Anas bin Malik? Boleh tak siapa-siapa cerita tentang Sayyidina Anas bin Malik? Tak ada siapa boleh. Yalah, tahulah dia sahabat Nabi SAW. Itu je. Tapi tahu yang itu adalah sahabat Nabi pun kira dah cukup bagus untuk zaman kita. Kalau kita tanya dekat tepi jalan, tanyalah dekat uptown ke, siapa dia Anas bin Malik, dia akan sebutlah pelakon, cerita, sikit-sikit. Dia tertukar dengan Anas bin Malik. Okey. Jadi bila kita sebut tentang Fathi Yakan pun macam tu juga. Nama yang biasa kita dengar, tapi kita pun banyak tak tahu pun siapa dia. Pertama sekali, Fathi Yakan ni ulama zaman bila? Dia ulama zaman kita. Zaman kita lagi kalau ikutkan. Beliau lahir pada tahun 1933. Meninggal tahun 2009. Maknanya sempat sezaman dengan kita, kan? Lahir tahun 1933, meninggal tahun 2009, di mana di satu tempat yang bernama Trablus. Trablus ni kalau dalam bahasa Inggeris dia akan sebut Tripoli. Tripoli kat mana? Bukan Libya. Biasa kita dengar Tripoli ni Libya lah, kan? Tapi ni Tripoli yang berada di Lubnan. Tripoli yang berada di Lubnan. Trablus, Lubnan. Bandar yang namanya sama dengan nama bandar di Libya. Tripoli Libya tu ibu negara, kan? Ibu negara.
Yang ini bukan ibu negara lah, ibu negara Lubnan, Beirut kan, Beirut. So Fatih Akan dilahir di situ, di Tarablus, Lubnan. Maknanya senang ceritanya dia orang Lubnan lah. Tapi nama beliau yang sebenarnya betul nama dia Fathahi lah, Fathahi. Nama bapa beliau adalah Muhammad Inayah, bukan Yakan. Habis Yakan tu datang dari mana pula? Yakan nama datuk dia, nama datuk dia. Tapi nak pendekkan jadilah Fatih Yakan. Yakan ni maksudnya apa? Kalau kita tengok nama Yakan, maka kita tahu dia bukan orang Arab. Kalau Muhammad Inayah masih lagi orang Arab, Fathahi masih lagi nama Arab. Tapi Yakan bukan nama Arab, tapi nama Turki, nama Turki. So maknanya datuk dia ni asal dari Turki, asal dari Turki. Dan Yakan dalam bahasa Turki maksudnya adalah anak saudara kepada permaisuri, anak saudara kepada permaisuri, hanya keluarga diraja. Asalnya begitu. Itu maksud Yakan. Jadi bapa dia, datuk dia adalah seorang yang datang dari Turki. Fathahi Muhammad Inayah Yakan. Okey. Menariknya Dr. Fatih Yakan ni, beliau lahir, beliau membesar dan beliau belajar. Asalnya beliau belajar bahagian apa? Bahagian engineering. Belajar engineering. Beliau bukan belajar bahagian agama asalnya. Lepas tu barulah beliau menyambung pelajaran dalam bidang agama. Ambillah degree, master sampai PhD dalam bidang agama, dalam bidang dirasat Islamiah, pengajian Islam, dalam bidang pengajian Islam dan bahasa Arab. PhD dia dalam bidang agama dan bahasa Arab. Okey, jadi walaupun dia asalnya belajar tu bagi engineering, tapi akhirnya menjadi orang alim. Sebab kita pun tahu kan konsepnya, kalau nak jadi orang alim ini bila-bila pun boleh. Kalau kita belajar lambat pun boleh. Cuma belajar lambat ni dia memerlukan usaha yang lebih lah berbanding dengan orang yang belajar waktu muda. Itu je kan. Orang yang belajar daripada umur dia berapa, 6 tahun, 7 tahun dah start belajar agama, lain dengan orang yang belajar umur 30 tahun kan. 30 tahun baru nak start belajar agama. Ustaz Azaidrus mula belajar agama umur 25 kan. Umur 25 baru start belajar agama. Sebelum daripada tu dia seorang kerja dekat utusan bahagian design dan reka letak surat khabar di DTP dan sebagainya. So itu asalnya dan itu yang datang minat fotografi dan sebagainya tu. Umur 25 baru pergi belajar dengan Syekh dan sebagainya lah. Sampai satu kitab belajar tiap hari, siang malam belajar, akhirnya jadi orang alim kan. Okey, jadi Dr. Fatih Yakan macam tu lah belajarnya begitu. Hatta bekas mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Dr. Ali Jum'ah yang sangat alim, degree dia asalnya bahagian ekonomi, bahagian ekonomi. Dia bukannya degree agama asalnya, degree dia ekonomi. Lepas tu baru dia buat second degree, baru dia ambil syariah. Second degree dia ambil syariah, master syariah, PhD syariah di Universiti Al-Azhar, Mesir. Dia jadi orang yang sangat alim lah. Okey. So Dr. Fatih Yakan tu begitulah, dia punya background dia. Kemudiannya pula Dr. Fatih Yakan ni dia banyak terpengaruh dengan pemikiran Ikhwan Muslimin Syria, khususnya Ikhwan di Syria. Antara yang terkenal ketika itu yang merupakan syekh kepada orang-orang Ikhwan di Syria adalah seorang tokoh yang kita kenal. Beliau menulis kitab sirah dan sebagainya. Syekh lupa dah. Yang tulis sirah Islamiah Ibar wa Izzat. Senang ceritanya beliau Syekh Mustafa As-Sibai. Beliau sangat terkesan dengan Syekh Mustafa As-Sibai. Lepas tu dekat Lubnan, kalau kita perhatikan politik Lubnan ni dia unik. Lubnan ni di bawah kuasa Perancis asalnya. Kuasa Perancis yang jajah. Kita tahu dekat negara Arab, Perancis dengan British dia bagi-bagikan kuasa. Okey, kau ambil ni, aku ambil ni, aku ambil ni, aku ambil ni. Ambil tanah-tanah negara Arab. Jadi Perancis salah satu daripada kuasa dia di Lubnan dan juga Syria. Jadi Lubnan, bila Perancis bila nak bagi kemerdekaan kepada Lubnan, dia letakkan satu syarat. Perdana Menteri bagi Lubnan adalah orang Kristian. Walaupun penduduk Kristian ketika itu tak ramai.
dalam 20% ke 30%. Tapi dilantik Perdana Menteri di kalangan orang Kristian. Dan akhirnya orang Kristian di Lebanon dah hampir 50%, 40% lebih lah orang Kristian di Lebanon. So kalau kita jumpa orang Lebanon, kita tengok dia belum tentu Islam. Walaupun dia bercakap Arab, walaupun sikit-sikit insya-Allah, alhamdulillah, semua lah kan. Tapi belum tentu Islam. Walaupun ialah Arab kan. Walaupun nama dia Ibrahim. Kita kat Malaysia senang tengok IC kita tahu lah bukan Islam, tengok nama kan. Dia orang tengok nama Ibrahim, bukan Islam. Dia satu nama je yang biasanya dia orang tak letak, iaitu Muhammad. Kalau Muhammad tu Islam lah. Tapi kalau bukan Muhammad ni, masih lagi ada kemungkinan dia bukan Islam. Walaupun dia bercakap Arab, memang orang Arab kan, orang Arab. Atau penyanyi-penyanyi yang banyaknya seksi sangat-sangat asal dari Lebanon, kebanyakannya Kristian. Kebanyakannya Kristian. Penyanyi-penyanyi Lebanon tu banyak Kristian. Okey, so Syekh Fatih Akan ni, dia lahir ataupun dia membesar, dia duduk di negara yang bercampur antara orang Islam dengan orang Kristian dengan begitu banyak sekali. Kemudiannya pula dekat Lebanon ni, dia satu lagi kumpulan yang besar juga, yang berpengaruh juga. Dia tak ramai tapi berpengaruh. Kumpulan yang dinamakan sebagai Hizbullah, ataupun banyak ustaz-ustaz kita akan sebut Hizbullah. Hizbullah ni apa? Syiah. Syiah yang dipimpin sekarang ni oleh Hasan Nasrullah. Dia orang ni memang kalau ikutkan Syiah yang sesat lah, memang sesat. Tapi dia orang ni ada pengaruh juga, sebab dia orang ni pun pandai main politik. Bila nampak dia punya dia punya kedudukan dia tergugat sikit, orang tak sokong, tiba-tiba dia isytihar perang dengan Israel. Isytihar perang dengan Israel sekejap, tidak. Lepas minggu nanti naik nama dia seluruh dunia, kita kena doakan apa semua kan, Israel serang dan sebagainya. Okey. So ni ada golongan-golongan yang berada dekat Lebanon. Dan penduduk Arab atau orang Arab ketika itu yang Islam pun dia tak ramai yang betul-betul Islam ni. Sebab kesan penjajahan Perancis dan juga British dekat negara Arab menyebabkan orang Arab pun ramai terpengaruh dengan Barat. Dari segi pakaiannya, dari segi cara fikirnya dan sebagainya. Kalau kita perhatikan hujung tahun 1800 sampai awal tahun 1900, dia sampai jadi orang Arab ni, dia macam orang kita juga kadang-kadang sebelum tahun 80, sebelum tahun 80-an. Kalau orang tu kaya, dia mesti ikut cara Barat. Kalau tidak, lekeh kan. Pakaian mesti cara Barat. Minum mesti minum cara Barat. Kita tengok kan, tengok cerita-cerita tahun 60-an, 70-an tu, cerita hitam putih kan. Tengok rumah orang kaya macam mana. Kan lain dengan rumah kaya ini. Dia kalau makan, dia mesti pakai seluar garfu. Makan pakai tangan, lekeh. Duduk dalam rumah, pakai slipper tu jalan. Dalam rumah mesti pakai slipper. Slipper tu mesti slipper yang tertentu. Kadang-kadang pakai kasut je tu dalam rumah. Pakai kasut dari luar tu masuk dalam rumah macam tu je. Lagi apa? Atau mula reti pakai tu apa, baju tidur kan. Dia mesti macam tu. Kalau pakai kain pelikat, pakai baju bergoda, ni mesti tukang kebun ni. Dia macam tu lah. Orang kaya tak pakai macam tu. Maksudnya senang cerita ni macam tu lah, seolah-olah ni. Pakaian tu dia mesti tiru cara Barat. Dia mesti tiru. Kalau tak tiru, hanya lekeh. Dia kira gitu. Dan juga cara percakapan, mesti ada cakap bahasa Inggeris sikit-sikit. Walaupun salah-salah pun, yang pentingnya dia kerti juga speaking sikit. Dia mesti macam tu. Bunyi tu juga bunyi masalah sikit bila bercakap. Orang Arab pun ada macam tu juga. Orang Arab pun terkesan juga begitu. Mesti tengok teater. Dia mesti pergi tengok teater. Kalau tak tengok teater, tak kelas lah. Kena pergi tengok teater. Teater, nyanyi apa semua atau pentas kan. Maslahiyat dia panggil. Pentas teater tu wajib pergi. Okay. So Dr. Fatih Akan, dia duduk dalam dunia yang begitu. Orang Kristian ramai, orang Islam pun ialah yang banyak yang terpengaruh dengan Barat. Kemudian orang Syiah lagi dan sebagainya. So kelompok-kelompok yang pelbagai. Dan dari situlah dia membentuk pemikiran Dr. Fatih Akan, sampailah buku Apa Ertinya Saya Mengenal Islam ini ditulis. Sebenarnya dia ada kesan. Kenapa dia tulis buku tu? Ada kaitan. Kesan dengan kaitan jadi ketan. Ada kaitan.
kaitan yang sangat rapat. Sebab bila beliau tulis buku Mazayat ni, beliau nak ceritakan kalau korang betul mengaku Islam, kena amalkanlah. Kena ada ciri-ciri dia lah, orang yang betul-betul Islam. Jangan cakap sekadar Islam je, jangan sekadar nama je Islam, jangan sekadar dekat IC je Islam. Dia mesti ada ciri-ciri yang menunjukkan kau memang Islam. Apa ertinya kau masuk Islam? Apa ertinya kau Islam? Ke hanya semata-mata atas kertas, atas IC je kau Islam? Tak jadi. Jadi Dr. Fatih Akan bila tengok masyarakat dia tu, maka dia tuliskan satu buku. Bukunya kecil je. Bukunya kalau dalam bahasa Arab dalam 80 muka surat lebih macam tu je. Yang ceritanya tentang apa ertinya saya mengenal Islam. Dan Dr. Fatih Akan juga terlibat dalam politik akhirnya. Terlibat dalam politik daraya dan pernah menjadi ahli parlimen pun. Pernah menjadi ahli parlimen. Itu uniknya Dr. Fatih Akan. Dalam negara yang macam tu, dia masih lagi boleh menang belah. Dia masih boleh menang belah. Masih boleh diundi. Dalam keadaan dia tu orang alim. Hebat dia. Pandai dia menarik hati masyarakat dengan akhlak beliau. Beliau dipilih menjadi ahli parlimen. Ahli parlimen dalam parlimen yang kebanyakan orangnya memang anti-Islam. Dr. Fatih Akan ni jadi ahli parlimen yang sangat mencabarlah waktu itu. Kemudiannya beliau juga mengasaskan satu universiti di sana. Universiti yang dipanggil Universiti Jinan. Universiti Jinan ini beliau asaskan bersama dengan isteri beliau. Isteri beliau bernama Munah Haddad. Beliau asaskan universiti tersebut bersama dengan isteri beliau, dan universiti tersebut masih ada lagi sampai hari ini. Dia buat universiti sebab dia kata kita perlu fahamkan masyarakat tentang kefahaman Islam yang betul. Di Lubnan seolah-olahnya waktu itu memang tak ada kefahaman Islam yang betul ataupun terlalu sikit. Universiti yang ada pengajian Islam pun terlalu sikit. Okey, selesai berkaitan dengan Dr. Fatih Akan. Sampailah beliau meninggal dunia pada tahun 2009 ketika mana umur beliau 76 tahun. Okey, beliau pernah datang Malaysia. Beliau pernah datang Malaysia, pernah memberikan kuliah juga di Malaysia. Tahun 90 apa 96, 97 itulah. Ada sekali itu dia datang ke Taman Melewa tahun 90-an. Okey. Selesai berkaitan dengan beliau. Okey, buku beliau ni Madza Ya'ni Intimai lil Islam. Cuba kita tengok apa ertinya saya menganut Islam. Pertama sekali kita ni orang Islam. Kadang-kadang oleh kerana kita ni dah memang keturunan Islam. Kebanyakan kita keturunan Islam. Bila kita keturunan Islam, kita kurang memahami Islam ni apa dia. Satu. Yang keduanya, kita kurang appreciate, kurang hargai Islam tu apa dia. Ataupun nikmat Islam tu kita tak rasa. Kita tak rasa nikmat Islam. Bahkan kita rasa nikmat makan kadang lebih besar lagi. Kita bila dapat makan dan bersyukur sangat-sangat. Oh, dapat makanan. Siap, mesti selfie dulu pula. Post dulu gambar dekat kawan-kawan sebab dapat makanan. Betul lah, bersyukur dengan nikmat makanan tu penting. Bukannya salah, bersyukur tu penting. Tapi kita lupa nak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, punya banyak dan punya besar, antaranya nikmat iman dan Islam. Kadang kita lupa. Jadi menyebabkan kita pun tak peduli tentang Islam itu sendiri. Kan, kalau kita lupa Islam itu sendiri nikmat. Bila Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Aku sempurnakan kepada kalian nikmat aku dan aku redha bagi kamu Islam sebagai agama. Maknanya Allah Ta'ala letakkan Islam itu sendiri termasuk dalam nikmat yang kadang-kadang kita terlupa. Nikmat dapat Islam. Kita mungkin ingat ada nikmat yang dipanggil nikmat ijad dan juga nikmat imdad dipanggil. Nikmat ijad apa dia? Ijad, Allah mewujudkan kita. Allah wujudkan kita, itu pun satu nikmat. Betul tak? Dan Allah jadikan kita pula manusia. Allah tak jadikan kita tiang. Allah tak jadikan kita kipas. Allah tak jadikan kita kapal. Allah tak jadikan kita kursi. Muncul. Boleh ke Allah tak nak jadikan kita kursi? Boleh. Tahu-tahu muncul kat dunia ni sebagai tiang. Tiang lampu. Itu je. Cuba bayangkan. Muncullah Allah Ta'ala jadikan kita manusia. Dan Allah tak jadikan kita binatang. Allah Ta'ala tak jadikan kita monyet.
Allah Ta'ala tak jadikan kita singa, Allah Ta'ala tak jadikan kita semut, tak jadikan kita burung dan sebagainya. Allah jadikan kita manusia. Itu je pun sepatutnya dah syukur lah. Mujur Allah letakkan sebagai manusia. Allah tak jadikan sebagai monyet. Dan Allah tak jadikan aku sebagai Doraemon. Contohnya. Dia bayangkan Allah jadikan kamu sebagai Doraemon. Kan nanya. Dia kata lah, ustaz okey tu ustaz, macam-macam ada dalam poket dia. Tapi tak ada. Dia hanyalah khayalan semata-mata. Kita ni real, Allah Ta'ala jadikan. Dan kita juga, walaupun begitu, itu pun ada manusia yang masih terfikir lagi. Dia kata betul ke kita ni real sebenarnya? Ke kita ni duduk di alam khayalan saja? Matrix. Tuan-tuan tengok kita Matrix kan? Dia masih lagi terbayang-bayang lagi. Ini mana satu alam yang betul sebenarnya? Antara dua alam. Allah jadikan kita manusia yang real, manusia yang sebenar. Dan kemudiannya pula imdad. Imdad maksudnya Allah panjangkan pula nikmat. Allah bukan sekadar cipta, Allah bagi pula nikmat yang berterusan. Hari ini kita dapat nikmat, semalam dapat nikmat, kemarin dapat nikmat, besok insya-Allah dapat nikmat. Sampailah nikmat Allah dah tak ada dalam muka bumi ni, baru kita mati. Bila kita mati, bila malaikat cek kata muka bumi ni, dah tak ada dalam rezeki untuk dia ni. Rezeki oksigen pun tak ada dah. Matilah. Hanya rezeki dah tak ada dah untuk dia atas muka bumi, maka dia akan mati. Kita ni Allah bagi rezeki sentiasa, tak pernah putus. Dan rezeki kita ni masih ada sampailah kita mati. Allah bagi nikmat yang berterusan yang tak perlu kita minta. Ini kalau semua benda kita kena minta setiap hari, kan, memang tak sempat nak buat apa lah. Pagi-pagi bangun, kau kena senaraikan apa yang kau nak hari ni. Pertama sekali, ya Allah, aku nak nafas. Kena letak tu dulu. Tapi sebelum nafas, ya Allah, kau jadikanlah hidung aku berfungsi dengan baik. Sebelum hidung, ya Allah, kau jadikan jantung aku berfungsi dengan baik. Tapi sebelum jantung, ya Allah, kau jadikanlah otak aku berfungsi dengan baik. Dan sebagainya. Kita tak payah minta semua benda tu. Tak pernah kita minta, tapi Allah bagi. Secara direct Allah bagi nikmat. Dan macam tu juga dengan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Allah bagi. Tapi itu pun ada orang dia dapat nikmat iman dan Islam, dia tak syukur. Satu. Yang keduanya pula, iman dan Islam dia hanya pada nama. Maka di sana ada pula nikmat yang seterusnya yang dipanggil nikmat faham Islam. Faham Islam itu juga ada satu nikmat. Tadi Islam, lepas tu nikmat faham Islam. Nikmat faham Islam inilah yang Nabi SAW bagi tahu, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa Allah nak bagi kebaikan pada dia, Allah fahamkan dia dalam agama. Maknanya faham dalam agama tu pun satu kebaikan yang Allah bagi. Nikmat yang Allah bagi. Kitab ni, Madza Ya'ni Intimai Islam, nak cerita kepada kita supaya kita faham Islam. Faham kenapa aku masuk Islam. Jadi nikmat kita bukan hanya semata-mata nikmat Islam atas IC, tapi nikmat aku faham Islam itu sebenar-benarnya. Kemudiannya bila kita faham nikmat Islam, faham Islam itu adalah satu nikmat. Kemudiannya pula kita mudah-mudahan kita dikurniakan nikmat ikhlas dalam beragama tadi tu pula. Dalam Islam itu kita nak ikhlas pula. Sebab Allah Ta'ala sebut, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya beribadat pada Allah dalam keadaan ikhlas, hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Last sekali, bila kita dah ikhlas, maka dapatlah satu nikmat disifatkan sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, bukan hamba dunia dan sebagainya. Rupanya buku ni tuan-tuan, memang ceritanya pasal benda tu lah. Tuan-tuan kalau tak ada buku ni tuan-tuan, tuan-tuan cari dekat kedai, cuba dapatkan. Dekat kedai, cuba dapatkan buku Apa Ertinya Saya Mengenal Islam. Buku ni ringkas tuan-tuan, macam saya sebut tadi, dalam bahasa Arab dalam 80, tak sampai 80. Dalam bahasa Arab dia lebih kurang 60 muka surat. 60 muka surat, tipis je. Bila terjemah dia jadilah dalam berapa yang katanya buku Madza Ya'ni tu adalah 100 lebih kot. 100 muka surat lebih. Gitu je. Kat kedai pun saya rasa harga dah RM10 itu je. Tak mahal pun. Dan dia mula macam ni. Dr. Fatih Akan dia mula, apa artinya kau mengenal Islam? Jawapan dia, pertama sekali, aku mesti Islam dari sudut akidah aku. Akidah aku betul Islam. Itu first sekali. Akidah mesti Islam. Kalau akidah salah, akidah kita bercampur lagi dengan agama lain, belum Islam betul lagi lah. Akidah aku mesti Islam. Nombor satu. Yang kedua, aku mesti Islam dari sudut ibadat.
Ibadah aku, kehambaan aku betul-betul pada Allah. Betul-betul aku berserah pada Allah. Ibadat. Yang ketiga, aku mesti Islam dari sudut akhlak. Itu baru maknanya berislam. Akhlak kau betul-betul akhlak Islam. Itu Islam betul. Kan kadang-kadang orang Islam ni, dia tak payah tunjuk pun dia punya IC dia, boleh nampak Islamnya dia pada perbuatan dia. Tuan-tuan, ada seorang apa, saya tak tahu pernah cerita ke tidak kat sini. Ada seorang bekerja dekat UK. Dia bekerja dekat London. Saya jumpa dia di Manchester. Rumah dia di Manchester, kerja kat London. Bulan tak jadi naik kereta api. Dia cerita pada saya lah. Dia kata saya ni kerja, cerita pengalaman yang menarik lah. Dia kata saya kerja dengan seorang bos yang bukan Islam. Dia ni accountant. Setiap hari dia akan balik kerja lambat daripada kawan-kawan dia yang lain. Katalah kawan dia yang lain balik pukul 4, dia akan balik pukul 4 suku. Setiap hari macam tu. Akhirnya satu hari bos dia datang. Bos dia panggil dia. Saya nak tanya pada kamu, kenapa kamu ni, saya perhatikan tiap hari balik lambat. Orang lain dah balik, kau belum balik. 15 minit lepas tu kau balik. Aku tengok lama dah ni. Aku perhati kau mesti balik lambat. Apa sebabnya? Nak tahu. Bos dia bukan Islam, dia tanya. Dia pun jawab. Dia kata, yelah bos, saya kan waktu kerja, kan saya dah ambil sikit masa untuk solat zuhur. Saya dah ambil masa untuk solat zuhur, lebih kurang 10 minit, 15 minit. Jadi saya ganti balik masa tadi. Bos tu kata lah, kan aku benarkan kau semayang, bukan aku tak benarkan kau semayang. Lagipun kau semayang, bukan kau enjoy kan? Apa masalah? Tak payah ganti Dia kata mana boleh bos. Bos ni orang berniaga. Orang berniaga ni, time equals money kan? Time equal money. Memang masa tu adalah duit. Masa adalah harta. Dia punya formula dia macam tu. Masa bersamaan dengan harta, masa bersamaan dengan duit. Okey. Jadi saya tak nak ambil duit bos. Saya tak nak ambil duit bos. Jadi saya kena ganti balik. Dengan saya kerja pula tambah lagi 15 minit. Okey. Dia cakap macam tu. Bos tu bila dengar macam tu kan, bos pun tanya, kau Islam kan? Islam. Macam ni lah. Kau ada tak kawan-kawan Islam ni nak kerja dengan aku? Dia tak tahu berapa ramai orang Islam yang mengolah sebagainya kan. Tapi dia dah ada satu pandangan yang baik terhadap Islam. Sebab bekerja tu seorang yang mengamalkan akhlak Islam yang begitu cantik. Macam cantik. Jadi akhlak dia pada Islam. Apa artinya dia masuk Islam? Dia berakhlak dengan Islam. Dia tak payah sebut pun, dia tak ada cerita pun dengan bos dia di Islam dan sebagainya. Tapi dia tunjukkan akhlak dia. So kita perhatikan, kalau betul lah kita Islam, akhlak kita agak macam mana. Dalam kitab ni diterangkan satu-satu apa yang dimaksudkan dengan Muslim dari sudut akhlak. Kemudiannya saya akan sebut pula tentang Muslim dari sudut syariat ataupun perjalanan hidup. Dia mestilah Muslim dari sudut jaga perkara-perkara yang syubhat, warak. Dia mestilah menundukkan pandangan mata, menjaga lidah. Dia ada rasa malu, dia ada rasa benar, dia ada sabar, dia ada tawaduk, dia ada mengelakkan diri daripada mengumpat, daripada bersangka-sangka buruk, mencari-cari kesalahan orang dan sebagainya. Kan ada orang macam tu, dia sangka buruk, dia cari kesalahan orang, lepas tu dia mengumpat. Dia benda tu berangkai kadang-kadang. Dia sangka buruk dulu, ini bagus, macam bagus. Lepas tu dia cari, apa salah ni? Cari salah, jumpa, mengumpat terus. Cerita pada orang sana sini. Zaman Facebook, zaman Instagram lagi banyak lagi benda ni. Dia cari Instagram orang, sanggup buat profile, apa dia panggil, fake profile lah. Dia buat fake account. Dia buat fake account semata-mata nak jadi spy. Nak jadi spy sebab nak cari kesalahan orang, nak cari kelemahan orang. Ada macam tu. Dan akhirnya dia mengumpat. Dia pergi sana sini, dia mengumpat. So itu bukan cara orang Islam. Dan kemudiannya pula yang seterusnya, bila kita bekerja di Madrid, contoh kerja dekat Madrid, tapi
dia bekerja bukan untuk matrik. Faham? Kerja di matrik tapi bekerja bukan untuk matrik saja. Datang pejabat, bos suruh lain, dia buat lain. Buat bisnes online dia. Bosnya kerja dah siap? Belum. Payah ni bos, susah ni, kena fikir banyak ni. Padahal sibuk buat bisnes online. Contohnya kan. So dia tak adalah jadi pekerja matrik yang baik. Dia tak adalah kerja, dia tak ada bekerja yang baik dekat agensi dia ataupun di syarikat dia. Sebab dia buat kerja lain. So kalau betul kita Islam, kita kena buat apa pun untuk Islam juga. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk harta, bukan untuk kepentingan diri pun. Biarlah hidup itu untuk Islam. Dan ada sifat-sifat yang diterangkan oleh Syekh Fatihkan tentang orang yang hidupnya untuk Islam. Memang ada orang yang mewakafkan diri dia betul-betul untuk Islam. Okey, seterusnya dia mestilah beriman dan Islam, dia mestilah berserah dan beriman dengan wajibnya beramal untuk Islam. Bukan sekadar bekerja untuk Islam tu dia rasa macam sebab aku baik, so aku buat tadi. Bukan begitu. Tapi dia tahu benda ni memang kewajipan dia. Dari segi hukumnya, dia memang buat kerja untuk memenangkan Islam. Bukan benda sunat, bukan hobi. Tapi memang dia kena buat satu benda untuk memenangkan Islam. Mesti tak menaikkan Islam. Macam tadi kan, kalau dia kerja kat syarikat, dia buat kerja untuk memajukan syarikat. So kalau dia Islam, dia kena buat kerja untuk memajukan Islam, menaikkan Islam. Dia kena fikir macam tu. Sentiasa dalam kepala dia, okey, aku wajib naikkan Islam. Bukan pilihan lagi dah. Kalau kerja, mungkin kena pecat kalau tak buat kerja dengan baik. Tapi kalau kita Islam, kita tak buat kerja dengan baik, na'udzubillah, ada dosa dan ada balasan yang buruk yang Allah Ta'ala akan timpakan. Na'udzubillah. Kemudiannya pula, Syekh Fatihah akan kata, aku pula kena Islam dari sudut keluarga aku dan rumah aku, rumah tangga aku. Rumah orang Islam ni dia mesti lain daripada rumah orang lain. Keluarga orang Islam ni dia lain dengan keluarga orang lain. Kalau keluarga orang Islam dengan keluarga orang bukan Islam sama je, maknanya dia tak mengamalkan Islam. Kalau betul kau Islam, rumah kau pun lain. Dan rumah tu lain bukan sebab ada ni je. Ada apa? Ada frame. Frame siapa-siapa pun boleh beli. Saya ada satu orang Hindu ni saya kenal, seorang uncle. Rumah dia, kita masuk, tahu apa yang besar sekali? Ni, Kaabah punya tu. Apa? Kita panggil apa tu? Yang itulah yang besar. Bukan frame, tapi yang model tu kan. Model tu besar. Dekat rumah dia. Rumah dia kecil je. Uncle ni flat murah je, tapi besar dia kapal Kaabah tu. Masjidil Haram. Masjidil Haram punya model tu letak lagi. Kita pun tak ada. Saya kata Islam bukan pada tu saja. Islam bukan hanya semata-mata letak frame. Sebab frame siapa-siapa boleh beli. Siapa-siapa boleh letak. Ada seorang bukan Islam, dia tengok, Allah lah design ni, beli satu. Dia letak kat rumah dia. Dia pun tak faham. Macam uncle tadi tu, dia tahu. Dia kata saya tahu ni memang tempat. Ni Kaabah ni tadi tempat orang Islam pergi buat haji apa semua, dia tahu. Tapi dia kata, kenapa dia letak sini? Dia kata sebab ada kawan dia hadiahkan dia. Kawan dia hadiahkan dia dan dia kata dia rasa nampak macam cantik lah. Dia kata dia tengok tenang je. Dia letak kat rumah dia. Letak dekat ruang tamu lagi. Sebenarnya ceritanya, kita kata bukan itu tanda orang tu Islam pada rumah tangga, pada keluarga, pada rumah tu sendiri. Tapi rumah yang Islam, dia mesti ada persekitaran Islam itu sendiri. Waktu semayamnya macam mana, mengajinya macam mana, bulan Ramadannya macam mana, waktu malamnya macam mana. Kalau siang tengok filem, malam tengok filem, siang tengok filem, malam tengok Gegar Vaganza, siang esoknya buat tengok pula ulang tayang rancangan lain pula, malamnya tengok Awak Sangat Nakal. Tiap-tiap hari itu aja. Apa beza kita dengan orang lain? Beza dia tengok program bahasa Melayu. Yang kawan tu tengok program dalam bahasa Tamil, yang kawan-kawan lagi tengok program dalam bahasa Mandarin. Bahasa saja yang berbeza, tapi sama je konten. So kita cek balik, betul ke aku ni Islam pada keluarga aku, dan anak kita tu tahu tak sunnah Nabi SAW. Ada anak orang Melayu sekarang ni yang kenal lubang golf dulu banding dengan pintu masjid. Tangga masjid tak tahu lagi kat mana. Lubang golf tahu kat mana. Lubang yang nombor 1 kat sana, nombor 2, 3, 4.
4, nombor 5, hafal lah. Memang saya jumpa orang macam ni, kan? Yang memang tak tahu langsung pasal agama, tapi hafal segala-galanya berkaitan dengan benda-benda itu. Cerita pasal model kereta, oh dia paling hebat sekali cerita. Tanya pasal Nabi SAW, satu apa dia tak tahu. Betul ke kita ni Islam pada keluarga kita? Kita cek balik anak-anak kita, betul ke dia faham tentang Islam, kan? Masalahnya nak faham macam mana? Bapak ni pun tak faham. Tapi tuan-tuan tidaklah. Tuan-tuan datang surau, kuliah dia cari, kan? Boleh jadi ustaz lah. Habis kerja kat matrik, habis kerja kat matrik jadi ustaz. Orang tanya ustaz dia lulusan mana? Saya lulusan surau matrik. Dia tak apa lah. Maknanya belajar banyak tak apalah, tuan-tuan belajar. Kan? Orang yang tak belajar banyak kan? Keluarga kita, saudara kita, adik-adik kita sendiri punya anak-anak, kita tengok tak? Anak-anak saudara kita, adik-adik kita, kan? Abang, kakak kita, adik kita punya anak, ada tak agaknya kita ada usaha untuk mengajar mereka juga? Kadang-kadang kita risau, kan? Saya pun kadang risau lah, bapak saudara ustaz, jalan anak saudara, contohnya jumpa anak saya kat luar, tak pakai tudung, contoh. Tak adalah anak saya semua pakai tudung lah, yang perempuan, yang lelaki je tak pakai tudung kan. Kalau lelaki pakai tudung lagi pening. Okey, tapi senang ceritanya kalau katakan kalau kan, tak pakai tudung, kita pun pening. Ini anak saya ustaz, betul lah. Kita tanggungjawab kan, keluarga kita. Sejauh mana keluarga kita tu Islam, betul ke Islam, ke nama je Islam, ke IC je Islam. Okay, aku mestilah Islam dalam rumah aku, rumah dan keluarga aku. Kemudiannya yang tajuk yang ke-8, tadi tajuk yang ke-7. Tajuk yang ke-8 seperti akan sebut, aku mestilah melawan nafsu aku sendiri, ataupun maknanya memerangi nafsu aku sendiri. Aku mesti cuba untuk menang lawan nafsu sendiri. Nafsu kita ni macam-macam, nafsu malas kita ni macam-macam. Malas nak semayang, malas nak beribadat, malas nak pergi majlis ilmu, malas nak pergi usrah, malas nak buat apa-apalah kerja untuk Islam ni malas. Nafsu kita, kalau betul kita Islam, kita kena menang peperangan melawan nafsu kita sendiri. Dan yang ke-9, tajuk yang terakhir adalah, aku mestilah beriman bahawasanya masa depan untuk Islam. Masa depan untuk Islam. Macam orang bekerja kan, kalau dia bekerja, dia fikir syarikat dia memang anytime akan bankrupt, kan? Dia akan fikir nak cari kerja lain, confirm lah, kan? Dia tengok betul syarikat aku ni, bos aku ni pun dia betul, bos dulu pakai BMW, sekarang pakai Kanch. Lepas tu customer pun tak pernah datang, tak pernah datang. Tengok rasa nak melotika lah. Bonus tak pernah, gaji sentiasa lambat. Kadang 2 bulan tak dapat gaji, dia mula takkan dia nak duduk lagi kat jabat. Dia mesti fikir, aku nak pindah lah tempat lain, baik cari kerja tempat lain. Tapi kalau dia fikir masa depan dengan syarikat ini akan menjadi syarikat paling besar sekali kat Malaysia, contoh, dia tahu projection syarikat ni memang besar, dan dia tahu pula bos dia jenis menghargai pekerja yang loyal. Dia akan naik pangkat lagi dan sebagainya. Dia akan fikir macam tu kan. Confirm dia tak keluar daripada kerja tu. Tak ada makna ini nak keluar kerja, kan? Sebab dia fikir masa depan. Dia fikir masa depan memang ada untuk syarikat ni. Orang Islam, dia kena beriman bahawasanya masa depan adalah untuk Islam. Lagi-lagi zaman kita yang orang Islam banyak